Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan anak-anak pelajar semua berada di dalam keadaan sihat dan dijauhi daripada segala kemudaratan. Semoga semuanya berada di dalam lindungan dan kasih sayang serta rahmat Allah hendaknya. Okey, Alhamdulillah perkongsian saya kali ini adalah berkaitan tentang mendepani remaja di ambang dewasa dengan konsep ABC. Okey, kita kenali dahulu remaja. Remaja ini lebih sinonim dengan usia pelajar sekolah menengah iaitu di antara 13 hingga 17 tahun. Okey, pelajar tingkatan 5 apabila telah selesai sesi persekolahan dikatakan berada di ambang alam dewasa yang akan memasuki alam pekerjaan dan alam dewasa setelah mencapai usia 18 tahun. Dari segi perundangan, mereka sudah boleh membuat keputusan sendiri dan menandatangani dokumen penting di mahkamah untuk diri mereka sendiri. Okey, sebagai satu pesanan, dari kami, Barisan Guru, ingin memberikan sedikit perkongsian sebelum melepaskan anak-anak semua keluar dari alam persekolahan. Dengan harapan dengan perkongsian ini dapat memberikan sedikit panduan dan bekalan kepada anak-anak menempuh alam dewasa dengan lebih bermakna, dalam menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan sesama manusia. ABC bagi orang perempuan maksudnya ialah Allah bagi cuti. Senyum semua anak-anak perempuan kan. Seronok dapat cuti. Allah bagi. Okay? Tapi pada kali ini ABC bermaksud A. Ambil peduli, B. Bina hubungan, C. Cipta kejayaan. Okay? Ambil peduli. Apa yang kita perlu ambil peduli? Apabila kita meningkat dewasa, kita yang kena menentukan diri kita sendiri dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Perlu ambil peduli, kerana Al-Quran dan hadis ini adalah manual dan panduan yang lengkap untuk membimbing kita ke arah kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat. Allah mengajar kita bagaimana menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan sesama manusia agar hidup kita bahagia dunia akhirat. Hidup di dunia ini merupakan jambatan kita menuju akhirat. Sebagai mukmin, kita berkewajipan membaca, memahami dan menelaah kandungannya untuk mengetahui perbendaharaan ilmu dan kunci rahsia yang telah diwahyukan oleh Allah yang Maha Esa kepada kita melalui junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma antamassiktum bihima kitab Allah wa sunnatun Nabi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Malik. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-As ayat 1 sampai 3. Yang maksudnya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Sebelum saya meneruskan kongsian ini, mari kita dengarkan sedikit lagu daripada Raihan. Sanan daripada Raihan.
Okey, di dalam surah Al-As ini adalah antara surah-surah yang pendek di dalam Al-Quran. Okey, surah ini mengandungi hanya 3 ayat sahaja yang membentangkan kepada kita tentang cara-cara untuk berjaya dalam dunia dan selamat dunia dan akhirat. Imam Syafi'i pernah berkata tentang surah ini, seandainya manusia merenungi surah ini, nescaya surah ini telah mencukupkan mereka. Oleh itu kita perlu ambil peduli dan ambil iktibar daripada surah Al-As ini. Okey. Di antaranya isu yang utama yang diketengahkan di dalam surah ini adalah berkaitan masa. Masa kita terhad dan sudah ditetapkan bahawa Allah memberi satu masa yang tetap pada kita. Daripada mula kita dilahirkan sehingga saat kita menghembuskan nafas terakhir. Anak-anak, kita tidak mampu atau berupaya untuk mengubah masa tersebut walau sesaat. Sama ada untuk mempercepatkannya atau melambatkannya. Malah tidak ada kuasa di dunia yang boleh mengubah ketetapan tu. Sampai saat dan ketikanya untuk berlaku sesuatu ke atas diri kita mengikut ketetapannya, kita terpaksa akur dan redha dengan ketentuan ilahi. Okey, dan yang kedua, kita tidak tahu bila kita akan mati. Kalau kita ikut, kita ni umat Nabi Muhammad, umur Nabi Muhammad tu berapa tahun dia telah wafat? 63 tahun sahaja. Kalau nak dikira usia kita itu semakin lama semakin pendek, bukan semakin panjang. Kalau saya sekarang ni umur dah 51 tahun, maksudnya saya hanya tinggal 12 tahun sahaja lagi untuk hidup. Okey, jadi apakah bekalan saya? Jadi anak-anak pun kena kira macam tu. Okey, adakah kita akan lulus dengan ujian Allah di dunia ini? Okey, kita tidak tahu saat dan ketika mana kita akan berdepan dengan sakaratul maut dan di mana kita akan berada ketika itu. Semua itu adalah rahsia penciptanya yang sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Okey, oleh itu kita perlulah banyak berdoa supaya kita berjaya dengan ujian Allah, okey, dan kita dapat mati dengan husnul khotimah, bukan suul khotimah. Okey, apa yang mampu kita buat dan lakukan ialah 2 perkara. Okey, yang pertama, sehingga tiba dan saatnya dan detik itu kita wajib berdoa kepadanya untuk melindungi diri kita dengan diberi taufik dan hidayah. Okey. Yang kedua, semasa umur kita masih ada dan hayat masih dikandung badan, kita isikan masa dengan amal ibadah dan amal jariah agar kita kembali kepadanya nanti kita membawa bekalan yang cukup atau sebaik mungkin. Okey, perkara yang ketiga yang disampaikan, perlulah kita berserah saja pada takdir ilahi. Jika umur dan hayat, hidup serta rezeki kita sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka apakah kita perlu menyerah saja dengan takdir ilahi atau berasa kecewa dan hampa dengan ketetapan qada dan qadar untuk kita? Okey, kita tidak boleh jadi seperti itu. Allah memberi keyakinan kepada kita bagi insan-insan yang bertauhid, beriman dan bertawakal kepadanya, beramal soleh dan berpesan-pesan ke arah kebaikan dan kesabaran, mereka tidak perlu bimbang. Okey, kerana mereka berada di bawah naungan serta perlindungannya. Oleh itu kita perlulah perbanyakkan amal ibadah dan amal jariah. Okey. Sejauh mana kebaikan kita, okey, kita perlu melihat pada diri kita sejauh mana kita bermanfaat kepada orang lain, sejauh mana kita berbuat baik pada orang lain. Okey, apakah yang dimasukkan dengan amal ibadah dan amal jariah? Okey, amal ibadah dan amal jariah itu adalah semua yang makruf, semua yang baik-baik yang mampu kita buat. Okey, yang penting ikhlas kerana Allah. Okey. Yang diperkenankan serta diredainya daripada senyuman kita pada orang lain, beratur mengikut giliran, tutur kata dan tindak tanduk kita, okey, sifat hemah dan ihsan kita terhadap orang lain, cara kita menghormati orang lain, membantu fakir miskin atau menolong orang dalam kesusahan dan sebagainya. Okey, apa yang penting? Kita ambil peduli dan kita bina hubungan yang baik. Okey, bina hubungan yang baik. Kenapa penting bina hubungan yang baik? Supaya kehidupan kita ini sentiasa merasa selamat, merasa selesa. Ya? Okey, hubungan dengan siapa yang kita perlu jalinkan? Okey, yang pertama dah tentulah dengan ibu
bapa kita. Kerana ibu bapa inilah yang banyak berkorban dengan kita, terpaksa susahkan diri, melahirkan kita, besarkan kita, kita sakit, sangat banyak sumbangan ibu bapa terhadap kehidupan kita. Jadi benalah hubungan baik dengan ibu bapa. Jangan melawan cakap ibu bapa. Okey, jangan berkasar pada ibu bapa, bantu ibu bapa bila susah. Okey, bekerjasama dengan ibu bapa, anggap ibu bapa itu seperti kawan kita, tapi masih ada hubungan hormat menghormati dengan ibu bapa. Okey, kemudian yang kedua, menjaga hubungan dengan guru. Kenapa guru yang penting? Sebab guru merupakan ibu bapa kita yang kedua. Ibu bapa, guru banyak mendidik kita. Dari guru tadika, guru sekolah rendah, guru sekolah menengah, okey, guru-guru yang akan datang. Termasuk rakan-rakan kita yang mengajar kita itu adalah guru, walaupun mereka hanya menyampaikan satu ayat sahaja. Okey, kerana dengan hormat pada guru, mengenang jasa guru, okey, menjadikan apa ilmu yang kita dapat menjadi berkat dan diredai Allah. Okey, selamat hidup kita. Okey, kemudian menjaga hubungan dengan rakan. Kenapa rakan penting? Sebab rakan merupakan orang yang dekat dengan kita, orang yang tahu masalah kita, rakan tempat kita mengadu, rakan tempat kita minta tolong, rakan menjadi tempat kita untuk merasa bahagia. Tapi jangan salah pilih rakan ya anak-anak. Okey, pastikan rakan yang baik itu adalah rakan yang selalu ingatkan kita, selalu tegur kita bila buat salah, bukan rakan yang suruh kita buat jahat, contoh hisap rokok. Kalau awak nak kawan dengan kita orang, awak kena hisap rokok. Itu bukan kawan yang baik. Kawan yang merosakkan kita. Okey, jadi pilihlah kawan yang baik dan membimbing kita ke jalan kebenaran dan hidup yang lebih selamat. Okey, kemudian perlu menjaga hubungan dengan siapa? Menjaga hubungan dengan jiran tetangga. Kerana apa? Jiran tetangga lah orang yang paling dekat dengan kita. Okey, kerana apa? Apabila kita berada dalam kesusahan, okey, bukan adik-beradik kita yang akan datang dulu. Siapa datang dulu? Jiran tetangga kita. Sebab adik-beradik kita berada jauh dengan kita. Kadang-kadang rakan kita pun jauh dengan kita. So, siapakah orang yang paling cepat akan datang membantu kita? Adalah jiran kita. Jadi, anggaplah jiran kita itu seperti adik-beradik kita, seperti saudara kita sendiri. Okey? Dan yang seterusnya ialah cipta kejayaan. Bagaimana cara kita nak mencipta kejayaan? Di alam dewasa, okey, kita perlu sentiasa muhasabah diri, perbaiki diri, koreksi diri, hisap diri. Okey, kalau dalam Islam sentiasa mengajar kita setiap malam. Setiap malam kita kena hisap diri kita, kira balik berapa banyak amalan yang kita buat. Okey, berapa banyak kejahatan yang kita dah buat, berapa banyak kita telah menggoreskan hati orang. Sebab itu sebelum tidur kita perlu bertaubat, kita perlu beristighfar. Kalau boleh minta maaf dengan emak sebelum tidur, minta maaf dengan isteri, minta maaf dengan adik-beradik, dikhawatiri kita mati semasa tidur. Okey. Masa dan peredarannya yang disebut dalam surah Al-As bertujuan mengingatkan kita supaya sentiasa berhijrah dari masa ke masa, dari satu tahap ke satu tahap. Maksudnya kita perlu berusaha untuk menjadi lebih baik. Okey, daripada tahap di mana kita terpaut dengan kemahuan kita kepada tahap yang lebih tinggi dan seterusnya ke tahap yang lebih peka kepada persiapan kita untuk menuju akhirat dan menjauhi cinta duniawi. Okey, para ilmuwan agama juga ada menyebut bahawa dalam kehidupan manusia ada 2 saat dan ketika yang dikira amat penting. Okey, yang pertama saat kita dilahirkan. Yang kedua saat kita mula memahami mengapa kita dilahirkan dan berada di dunia yang fana ini. Okey, apabila kita sampai ke tahap yang kedua, kita mula melihat dan mempersoalkan tingkah laku kita dan menyedari bahawa hidup ini adalah sementara. Okey, dunia ini hanyalah satu medan ujian untuk mengukur kemantapan keimanan dan ketakwaan kita untuk merentasi alam barzah dan seterusnya. Ingat ya anak-anak, hidup ini hanyalah jambatan menuju akhirat. Okey, jangan terlalu leka dengan dunia yang fana. Patuhlah pada
undang-undang Allah yang Allah dah ajar pada kita. Okey, sampai saat dan ketika bila mana dunia sudah suruh kita pergi dan kubur sudah memanggil, kita akan sedar dan insaf bahawa rumah besar kita, kereta mewah kita, harta dan kuasa yang kita miliki tidak membawa apa-apa erti lagi. Jadi, dalam mencapai kejayaan yang hakiki adalah kejayaan di akhirat kita. Okey, bukan kejayaan materialistik kita. Okey, kejayaan materialistik yang membawa kita bahagia di akhirat itu adalah lebih baik. Okey. Pada saat dan ketika kita akan teringat, okey, pada firman Allah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati dan pada hari kiamat saja akan disempurnakan balasan kamu. Okey, ketika itu sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesarannya. Tidak lain hanya kesenangan bagi orang yang terpedaya. Surah Ali Imran ayat 185. Okey? Dan kita akan ingat kepada ajaran Tok Guru dan para ustaz bahawa janji Tuhan itu benar, mati itu benar, seksa kubur itu benar, syurga dan neraka itu benar. Kita akan tersentak dengan kesedaran bahawa semua apa yang kita miliki di dunia ini tidak akan mengikut kita bersama kita di alam kubur. Rumah kita yang besar cantik tak ikut, kereta kita yang besar cantik tak ikut, isteri kita yang cantik pun tidak akan ikut kita masuk dalam kubur kan. Kita seorang-seorang je masuk dalam kubur. Okey? Sebab itu dalam Islam kata pepatah Melayu kata jangan jaga tepi kain orang kan, tapi dalam Islam kata perlu jaga tepi kain orang sebab kita nak selamatkan saudara kita daripada azab kubur dan azab neraka. Sebab kubur tu masing-masing. Jadi nanti dalam kubur kita tak boleh nak tolong dah kan. Jadi masa bila nak tolong? Ketika di dunia inilah kita kena tolong saudara-saudara kita. Okey, kita berhak kepada bahagian kita di dunia. Bila kita bercakap tentang persiapan kita untuk akhirat, bukan berarti kita dilarang untuk menikmati hak dan kebahagiaan kita di dunia. Allah berfirman, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu dari dunia dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang berbuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Okey, bagaimana lagi untuk cipta kejayaan? Perbanyakkan amal ibadah dan amal jariah kerana masa dan tempoh hidup kita di dunia yang fana ini bersifat sementara, maka kita perlu menggunakan ruang dan mengambil setiap peluang untuk beribadat kepadanya, beramal soleh, buat baik kepada insan-insan dan makhluk lain, khususnya kepada mereka yang kita bertanggungjawab secara langsung ke atas mereka. Okey, kita jaga akidah dan tauhid kita kepada Allah dengan menunaikan kewajipan kepadanya seperti mana yang digariskan dalam Al-Quran, termasuk apa yang disebut dalam rukun Islam dan rukun iman. Kita sempurnakan juga tanggungjawab kita sesama manusia kepada ahli keluarga, jiran, sahabat handai, masyarakat sekeliling dan juga terhadap insan sejagat. Okey, di samping itu kita juga perlu peka dan prihatin dengan masa agar kita mengisinya dengan sebaik mungkin melalui cara hidup yang seimbang antara ibadat kepada Allah dan amal jariah kepada insan. Okey, serta makhluknya agar tuntutan dunia dan akhirat menjadi seimbang. Okey, yang ketiga, cara untuk cipta kejayaan, kita perlu bina matlamat kita. Salah satu matlamat adalah dalam pemilihan kerjaya. Adakah untuk memilih kerjaya yang mana anda boleh mendapatkan keuangan yang cukup, untuk memenuhi matlamat yang tidak mengabaikan tanggungjawab terhadap Allah. Pilih matlamat yang membahagiakan kita hidup di dunia dan juga tidak mengabaikan kehidupan kita untuk yang di akhirat. Kemudian yang keempat, kita perlu kenali potensi atau bakat diri kita. Siapa diri kita?
Okey, apa kelebihan kita? Apa kelemahan kita? Apa kemahiran kita? Kita perlu kenali diri kita. Okey, Allah telah mencipta diri kita ini sangat unik. Oleh itu Allah kata, siapa yang kenal diri dia, maka dia akan kenal Allah. Okey, maksudnya bila tarikh kita lahir, itu semuanya memberi maksud yang mendalam. Okey, jadi kajilah siapakah diri kita. Okey, potensi diri kita, kemahiran kita ke mana. Okey, jika anda mahir dalam bidang pertukangan, okey, bermain alat muzik atau pandai menggayakan rambut, okey, kamu mungkin boleh memilih kerjaya sebagai pembuat perabot, ahli muzik, penggaya rambut, tapi pastikan mematuhi syariat supaya apa yang kita buat itu mendapat pahala. Okey, sebab apa? Apabila kita buat sesuatu yang kita suka akan membawa kepada kejayaan yang memuaskan hati kita. Kita rasa puas hati dapat cantikkan orang. Itu satu yang Yang kelima, cari kemahiran atau latihan mengikut kekuatan dalam diri. Kita perlu mencipta peluang kerjaya, bukan hanya cari kerja sahaja. Okey, ini pesanan Menteri Ekonomi kita, Muhammad Azmin. Okey, jangan tunggu arahan, jangan biarkan orang tentukan keinginan kita. Okey, kita perlu ada jati diri kita sendiri dan keinginan sendiri. Dan kita perlu bertanya kepada mereka yang berkaitan supaya kita mendapat informasi tentang kerjaya yang kita minat. Okey. Kebiasaannya orang ramai akan sudi berkongsi dengan anda sekiranya kamu ingin sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang bidang yang kamu ingin ceburi. Okey, jadi jangan putus asa. Dengan petunjuk tersebut, okey, kita boleh mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Yang penting, pastikan kita sentiasa patuh syariat Allah. Okey. Sebelum saya mengakhiri perkongsian kita pada kali ini, ingin saya sekali lagi mengetengahkan lagu Raihan tentang Demi Masa. Okey, lagu Raihan tentang Demi Masa. Itulah perkongsian daripada Raihan tentang ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Okey, sampai di sini saja perkongsian saya kali ini. Okey, diharapkan perkongsian kecil daripada saya dapat memberi manfaat kepada anda semua. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kekurangan merupakan kelemahan dari diri saya sendiri. Didoakan semoga semua urusan anak-anak menjawab soalan SPM dimudahkan Allah hendaknya, dimudahkan memahami kehendak soalan, dimudahkan menjawab sebagaimana yang dikehendaki skema. Dan saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.